Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kumpulan kami akan berkongsi kepada anda semua tentang hasil dapatan temu bual kami bersama seorang kaunselor berdaftar. Anda nak tahu siapa kaunselor berdaftar yang berhasil kami temu bual? Mari lihat identiti beliau. Nama beliau ialah Encik Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Ghazali. Beliau memang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Sebelum ini, beliau bertugas sebagai seorang kaunselor di penjara Kajang. Kini beliau bertugas sebagai pegawai psikologi Kementerian Belia dan Sukan pula. Menarik kan? Hasil daripada perkongsian beliau, banyak ilmu tentang bidang kaunseling yang kami terima. Dan sekarang, kami ingin berkongsi pengetahuan tersebut kepada anda semua. Sekarang saya akan membentangkan tentang pendapat kaunselor terhadap kaunseling pelbagai budaya. Menurut Tuan Haji Muhammad Izzuddin, seorang kaunselor harus saling memahami budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Kaunselor tidak digalakkan untuk sengaja menjatuhkan hukuman atau menuduh seseorang berdasarkan agama, warna kulit dan budaya mereka tanpa menyiasat melalui sesi kaunseling yang betul. Selain itu, kaunselor juga perlu saling menghormati budaya klien yang berlainan kaum. Sebagai contoh, apabila kaunselor India atau Cina mendapat klien yang beragama Islam, maka kaunselor itu digalakkan untuk merujuk kepada ustaz atau ustazah jika perlu atau boleh mendapatkan bantuan daripada kaunselor yang berlainan agama. Perkara ini boleh dilakukan apabila kaunselor ingin mendapatkan pandangan kaunselor yang sama agama dengan klien mereka. Maka kaunselor haruslah hati terbuka dalam memberi sesi kaunseling kepada semua klien mereka tanpa menghiraukan perbezaan antara satu sama lain. Terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang karakteristik seorang kaunselor yang efektif menurut Tuan Haji Izzuddin. Karakteristik yang pertama ialah kaunselor mestilah sentiasa tersenyum. Ini kerana apabila klien melihat muka kaunselor yang sentiasa tersenyum, mereka merasakan kaunselor mempunyai tarikan dan juga mendapat kekuatan daripada kaunselor tersebut. Selain itu, ramah juga merupakan karakteristik seorang kaunselor yang efektif, tetapi kaunselor mestilah tidak terlalu ramah yang menyebabkan klien tidak selesa. Cukuplah ramah yang sesuai dengan suasana. Karakteristik seorang kaunselor yang efektif ketiga ialah menjadi seorang pendengar yang baik. Ini kerana kaunselor berbeza dengan seorang motivator. Kaunselor mestilah lebih banyak mendengar daripada bercakap. Selepas klien selesai bercerita, barulah kaunselor boleh merespon. Karakteristik seorang kaunselor yang efektif seterusnya ialah dapat menyiapkan diri untuk menjadi tempat bergantung. Ini kerana sudah menjadi tugas seorang kaunselor untuk mendengar dan menjadi tempat klien meluahkan masalah mereka, dan kaunselor juga tidak boleh menjadikan isu klien mereka sebagai isu mereka sendiri. Akhir sekali, karakteristik seorang kaunselor yang efektif yang dinyatakan oleh Tuan Haji Izzuddin ialah sabar, iaitu sabar mendengar luahan klien dan bukannya terburu-buru menyoal siasat klien kita. Bukan itu sahaja karakteristik seorang kaunselor yang efektif, tetapi banyak lagi. Antaranya ialah kemas dan bercakap dengan bahasa yang elok dan sebagainya. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh Tuan Haji Izzuddin sebagai kaunselor semasa COVID-19 berlaku ialah beliau pada waktu tersebut bertugas sebagai kaunselor di penjara Kajang. Beliau telah dikehendaki memakai peralatan perlindungan peribadi iaitu PPE kerana banduan di sana juga seperti masyarakat biasa yang dijangkiti dengan COVID-19. Namun begitu, aktiviti atau proses di penjara berlaku seperti biasa. Keutamaan perkhidmatan yang juga diberikan kepada banduan yang berisiko tinggi seperti ada masalah penyakit mental. Dalam masa yang sama, pegawai kebajikan akan uruskan banduan yang tidak ada barang kelengkapan diri di dalam penjara seperti telah kehabisan sabun dan ubat gigi kerana keluarga tidak boleh datang semasa pandemik. Pada waktu tersebut juga, sekatan masuk ke dalam penjara Kajang dalam tempoh 1 minggu juga dijalankan. Seterusnya ialah teori yang menjadi panduan oleh Tuan Izzuddin dalam memberikan perkhidmatan kaunseling. Terdapat 3 teori yang digunakan oleh Tuan Izzuddin semasa melakukan sesi kaunseling bersama kliennya. Teori yang pertama ialah teori motivational interview ataupun lebih dikenali sebagai MI. Teori motivational interview digunakan untuk memberikan motivasi kepada para kliennya. Tuan Izzuddin menggunakan teori ini semasa beliau menjadi seorang kaunselor di penjara. Menurut beliau, banduan-banduan yang berada di penjara akan merasa
Down, terutamanya kepada banduan kali pertama. Teori ini digunakan untuk memberikan motivasi kepada para banduan agar mereka sentiasa berfikiran positif. Teori yang kedua ialah Cognitive Behavior Therapy atau lebih dikenali sebagai CBT. Menurut Tuan Izzuddin, beliau percaya bahawa semua manusia akan bergerak atau melakukan sesuatu perkara apabila mereka mempunyai pemikiran yang positif. Menurut beliau lagi, berlaku penyelewengan pemikiran, contohnya perkataan mesti yang terdapat dalam pemikiran klien mereka menyebabkan pemikiran tersebut menjadi terganggu. Yang ketiga ialah Rational Emotive Behavior Therapy atau dikenali sebagai REBT. Semasa beliau menjadi kaunselor di PDRM, beliau telah menguruskan anggota dan para pegawai PDRM. Menurut beliau, setiap anggota atau pegawai PDRM hanya diberikan dua pilihan, iaitu sama ada yes atau no. Hal ini kerana para pegawai tertinggi di PDRM ingin mendapatkan keputusan yang cepat. Menurut beliau, dua kaedah yang banyak digunakan iaitu MI dan CBT ini dapat membantu para kliennya. Seorang kaunselor efektif yang ingin memberikan perkhidmatan kaunseling yang baik perlulah menguasai serta mengaplikasikan beberapa kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dan penting dalam bidang kaunseling. Seorang kaunselor yang efektif perlulah meluangkan lebih banyak masanya untuk mendengar daripada memotong percakapan kliennya. Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya kemahiran mendengar yang baik. Apabila memberikan tumpuan sepenuhnya kepada klien tanpa berbelah bahagi, ini bererti kita telah menyediakan diri kita untuk mendengar luahan perasaan klien kita. Oleh yang demikian, amat penting bagi seorang kaunselor untuk mendengar dan memahami dengan lebih peka sama ada dari segi suara maupun tingkah laku klien. Dengan demikian, barulah seseorang kaunselor itu benar-benar dapat memahami mesej yang ingin disampaikan oleh klien dengan lebih sempurna. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat menunjukkan kesediaan kaunselor tersebut untuk berhadapan dengan kliennya. Terusnya, kemahiran melayan adalah kemahiran yang digunakan oleh seorang kaunselor melibatkan cara mengendalikan sesi kaunseling dan membina hubungan mesra dengan klien. Hubungan baik hendaklah dijalin mulai daripada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya temu bual kaunseling dapat diteruskan dengan mesra serta mengikut langkah yang diaturkan. Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang efektif adalah tidak mudah kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Seorang kaunselor yang efektif harus memahami segala kemahiran yang dipelajari dan mengetahui cara dalam mengaplikasikan kemahiran tersebut ke atas kliennya pada tempat, masa dan keadaan yang sesuai. Anda tahu tak, dalam bidang konseling ini sebenarnya ada beberapa cabaran yang harus dilalui oleh mereka yang bergelar konselor. Daripada perkongsian oleh Encik Izzuddin sendiri, salah satu cabaran yang dihadapi oleh seorang konselor adalah apabila klien menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap konselor untuk menyelesaikan masalah mereka. Klien menjadi lebih selesa dan yakin apabila konselor mereka banyak pengalaman dalam bidang konseling. Jadi, sebagai seorang konselor, mestilah kita tak mahu menjiwakan klien kita, kan? Cabaran seterusnya ialah konselor perlu sentiasa mengikuti perkembangan semasa tentang kemahiran dan ilmu yang terkini. Contohnya, semasa waktu PKP dahulu akibat COVID-19, konselor terpaksa membuat sesi konseling secara dalam talian. Kalau sebelum ini, sesi temu bual dibuat secara susu muka. Bolehlah konselor melihat bahasa tubuh klien, kan? Tetapi apabila sesi dilakukan secara dalam talian, ia menjadi agak mencabar bagi seorang konselor untuk menghadapi klien mereka. Kemudian, cabaran yang dihadapi adalah tanggapan negatif oleh orang lain terhadap perkhidmatan konseling. Kebanyakan orang berfikir bahawa konseling adalah perkara yang mudah dan boleh dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan, jika karakter seseorang konselor itu tidak kena dengan yang sepatutnya, ia boleh memberi kesan yang negatif terhadap tanggapan klien. Akhir sekali, cabaran yang dikongsikan beliau adalah kemahiran dan ilmu seorang konselor untuk memastikan diri sentiasa relevan. Bagi beliau, tugasan sebenar konselor adalah untuk membantu orang lain dan apabila kita membantu orang lain, ia sebenarnya membantu diri kita sendiri.